Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira dalam 15 Minit MMTV edisi 5 Oktober 2022. Mulakan laporan berita petang ini dengan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Harun telah menolak permohonan 17 ahli parlimen yang memfailkan rang undang-undang persendirian untuk meminda perlembagaan bagi memberi kewarganegaraan kepada kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga Malaysia. Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen bagi Hal Ehwal Wanita dan Kanak-kanak dan Pembangunan Sosial, Datuk Seri Azalina Osman Said yang juga salah seorang yang membuat permohonan berkata, jawatan kuasa itu bersedia membawa perkara tersebut kepada Yang di-Pertuan Agong. Ahli Parlimen Pengarang itu menjelaskan cadangan memasukkan perkataan ibu dalam Seksyen 1(B) bahagian 2 Jadual 2 Perlembagaan Persekutuan ditolak atas alasan pindaan peruntukan di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan tidak boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Beliau menegaskan adalah tidak wajar secara moral meminggirkan ribuan anak-anak yang dilahirkan oleh ibu Malaysia tanpa kerakyatan. Antara ahli parlimen yang menyokong ialah Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar, Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng, Ahli Parlimen Muar Sheikh Sadiq Sheikh Abdul Rahman, Ahli Parlimen Hulu Langat Datuk Hasanuddin Yunus dan Ahli Parlimen Kuching Dr. Kelvin Yee. Seterusnya, Mahkamah Tinggi Syariah Seremban hari ini memberi tempoh sebulan kepada seorang anggota Hizbut Tahrir untuk melantik peguam kerana disyaki melanggar Fatwa Negeri Sembilan. Hakim Syar'i Kamal Bashar Ahmad Tajuddin memerintahkan demikian terhadap Jamaluddin Maidin Sheikh 46 tahun bagi membolehkan pendakwaan ke atasnya diteruskan. Prosiding hari ini sepatutnya ditetapkan untuk pertuduhan mengikut Seksyen 50 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992 kerana melanggar fatwa di Negeri Sembilan yang mengharamkan ajaran Hizbut Tahrir. Dalam prosiding berkenaan, Jamaluddin memaklumkan bahawa dia belum melantik mana-mana peguam untuk mengendalikan kes tersebut. Jamaluddin turut membuat bantahan berhubung bon jaminan yang diberikan ke atasnya. Bagaimanapun, mahkamah meminta tertuduh menyatakan ketidakpuasan itu melalui pihak peguam. PAS menafikan kononnya akan menamatkan presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional pada pilihan raya umum ke-15. Malah parti itu menegaskan ia tidak pernah mengeluarkan kenyataan tersebut serta melahirkan rasa kesal atas tindakan tidak bertanggungjawab pihak yang menimbulkan spekulasi itu. Sebelum ini tular satu kenyataan bertajuk Bersama Mempertahankan Kepimpinan Ulama' bertarikh 6 Oktober yang mendakwa PAS bersama PN sentiasa memberikan komitmen dengan meletakkan calon yang terbaik membawa agenda Melayu Islam untuk menerajui kepimpinan negara. Selain mencadangkan Abdul Hadi sebagai calon Perdana Menteri daripada PN, kenyataan itu menyeru rakyat Malaysia berdiri teguh mengangkat dan mempertahan kepimpinan ulama untuk menerajui negara. Berita seterusnya. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menarik balik rayuan samain ke atas anak bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Nur Yana Najwa bagi mendapatkan cukai pendapatan tidak dibayar bernilai 10.3 juta ringgit. Peguam Wee Yong Kang yang mewakili Nur Yana Najwa berkata, LHDN memfailkan notis untuk tidak meneruskan rayuan selepas anak guamnya menyelesaikan kes cukainya melalui perbincangan antara ejen cukai dan LHDN. LHDN merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 26 Ogos 2022 yang menolak permohonannya untuk mendapatkan penghakiman terus bagi mendapatkan semula 10.3 juta ringgit cukai pendapatan yang belum dibayar. Pada 24 Julai 2019, Kerajaan Malaysia memfailkan writ saman dan penyataan tuntutan menerusi LHDN di Mahkamah Tinggi menamakan Nur Yana Najwa selaku defendant. Menurut pernyataan tuntutan itu, LHDN mendakwa Nur Yana Najwa gagal mengemukakan borang nyata orang perseorangan mengikut Seksyen 77 Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi tahun taksiran 2011 sehingga 2017. LHDN mendakwa sehingga kini defendant masih gagal membayar amaun cukai pendapatan yang masih terhutang termasuk dengan kenaikan yang kesemuanya
melebihi 10.3 juta ringgit. Semarakkan semangat memberi bersama kongsikan keberkatan. Kita kembali lagi. Mangsa banjir kilat di rancangan perkampungan tersusun RPT Cepur meningkat kepada 93 orang setakat 8 pagi hari ini berbanding 55 orang yang direkodkan malam semalam. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak berkata pihaknya menerima panggilan mengenai banjir kilat pada pukul 10.05 malam. Ujarnya berikutan air yang naik kira-kira setengah meter, 33 keluarga terpaksa dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Sri Klebang. Beliau berkata pihak bomba sedang memantau lokasi terbabit termasuk di Ulu Cepur dan di Taman Suria. Hujan lebat yang berterusan sejak petang hingga tengah malam semalam menyebabkan beberapa kawasan dilanda banjir kilat. Kementerian Dalam Negeri KDN tidak bercadang menawarkan ganjaran wang kepada mana-mana pihak yang ada maklumat mengenai keberadaan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau JOLO. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, kaedah melalui red notice orang dalam buruan dikehendaki untuk pendakwaan dikeluarkan Polis Antarabangsa Interpol adalah cara terbaik bagi mengesan JOLO. Menerusi kaedah itu, mana-mana 195 negara anggota yang ada sebarang maklumat mengenai JOLO bertanggungjawab menyalurkannya kepada Malaysia bagi membolehkan tindakan ekstradisi dilakukan. Media sebelum ini melaporkan JOLO masih bersembunyi di China, ahli perniagaan yang dikatakan dalang utama yang merencana penipuan kewangan kini berdepan saman 3.78 bilion dolar Amerika atau 16.82 bilion ringgit yang difailkan oleh 1MDB dan 4 anak syarikatnya. Berita seterusnya. Kira-kira 48 juta unggas dihapuskan ketika Kesatuan Eropah dan Britain dilanda wabak selsema burung. Paling buruk pernah direkodkan tahun lalu, lapor Badan Penyiaran Britain BBC. Data yang direkodkan dari Oktober 2021 hingga September lalu diterbitkan pihak berkuasa makanan Eropah EFSA, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Eropah ECDC serta makmal rujukan EU untuk selsema burung. Secara keseluruhan, 47.7 juta burung dihapuskan selepas lebih 2,600 wabak selsema burung dikesan menjangkiti ternakan ayam dan unggas peliharaan lain selain 9 September lalu. Laporan itu turut menunjukkan terdapat 3,573 penemuan kes selsema burung dalam populasi burung liar di 37 buah negara di Eropah. Pengarah ECDC Andrea Eman memberi amaran bahawa mereka yang terbabit dalam sektor pertanian dan haiwan berisiko tinggi terdedah kepada virus selsema burung dan menggesa majikan menambah baik langkah keselamatan serta penjagaan kesihatan. Seterusnya, tentera Korea Selatan dan Amerika Syarikat melepaskan tembakan peluru berpandu ke Laut Timur sebagai tindak balas kepada tindakan Korea Utara melancarkan peluru berpandu balistik ke arah Jepun semalam. Korea Utara yang mengisytiharkan dirinya sebagai negara bersenjata nuklear melepaskan peluru berpandu balistik jarak pertengahan ke atas Jepun buat pertama kali dalam tempoh 5 tahun. Tindakan Pyongyang itu menggemparkan Tokyo yang menyembunyikan siren amaran perpindahan kepada penduduk di beberapa wilayah terlibat. Tentera Seoul mengesahkan salah satu peluru berpandu yang dilancarkan Korea Utara gagal mengenai sasaran dan terhempas sejurus dilancarkan tetapi tidak menyebabkan sebarang kecederaan. Jet pejuang Korea Selatan dan Amerika Syarikat turut melakukan latihan pengoboman ke atas sasaran di Laut Kuning sebagai tindak balas terhadap provokasi Korea Utara itu.
kongsikan keberkatan. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Inflasi di negara ini dijangka lebih perlahan menuju tahun 2023 berikutan bekalan makanan lebih baik, harga komoditi lebih rendah dan pengukuhan ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. MIDF Research berkata penurunan berterusan harga siling minyak sawit dalam botol mencerminkan kesan positif pembetulan sederhana dalam harga komoditi global. Ujarnya penyusutan ringgit berbanding dolar AS akan terus melebarkan kos import makanan Malaysia, terutamanya negara ini pengimport bersih makanan. Berikutan penyambungan ekspor bijirin dari Ukraine, inflasi makanan global telah menunjukkan trend penyederhanaan sejak Julai 2022 dan inflasi makanan domestik akan susut secara berperingkat dalam beberapa bulan akan datang. Kemarin, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi mengumumkan harga minyak masak tuling botol 5 kg diturunkan kepada 31.50 sen berbanding 33.50 sen bermula 8 Oktober hingga 7 November ini. Pengeluar kereta National Proton mengakhiri suku ketiga tahun 2022 dengan merekodkan prestasi jualan kukuh melebihi 100,000 unit bagi tahun keempat berturut-turut. Lebih menarik, sasaran jualan 100,000 unit itu dicapai lebih awal berbanding yang direkodkan tahun lalu. Berbandingan persaingan Proton kekal di tempat kedua dalam keseluruhan jualan kenderaan dengan anggaran pegangan pasaran sebanyak 23.8% untuk bulan September. Model Saga dan X50 terus menyaksikan prestasi jualan memberangsangkan apabila masing-masing merekodkan peningkatan jumlah jualan terkumpul sebanyak 49.3% dan 78.2%. Biarpun tidak menyarung jersey Harimau Melaya, tetapi pemain Kuala Lumpur City KL City tetap membawa nama Malaysia menjelang aksi berdepan klub dari Uzbekistan Sogdiana Jizak di pentas final antara zon Piala AFC malam ini. Pemain KL City Fakhrul Aiman Siddiq mengakui pengalaman berada di pentas ini sangat berharga dan peluang itu tidak mahu dipersia-siakan dengan tidak memberi yang terbaik. Skuad The City Boys membuktikan bahawa biarpun memiliki bajet kecil di Liga Malaysia, namun tiada yang mustahil untuk mereka mencipta kejutan di pentas Asia. Seandainya skuad Kendalan Boyan Horap mampu menjinakkan Sogdiana, maka KL City akan mara ke pentas final yang dijadualkan pada 22 Oktober ini menentang sama ada klub Oman, Al-Sib ataupun Al-Rifa FC dari Bahrain. Manchester United sedia melepaskan bintang sensasi Cristiano Ronaldo pada jendela perpindahan Januari ini. Bagaimanapun, Erik ten Hag dan ahli lembaga pengarah klub itu dilaporkan bersedia berunding dengan mana-mana klub yang mahu mendapatkan khidmat Ronaldo. Ten Hag yang juga mengakui keberatan untuk melepaskan Ronaldo namun berubah fikiran apabila bersedia untuk kehilangan pemain itu dalam usaha memberikan fokus terhadap pembinaan semula pasukan. Kekalahan teruk hujung minggu lalu menentang Manchester City juga membuka ruang buat Ronaldo untuk kembali beraksi dalam skuad utama menjelang aksi menentang Everton pada hujung minggu ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 6 Oktober 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Nur Alwani Zafira. Assalamualaikum dan salam sejahtera.